warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut sama membahaskan rang undang-undang pencegahan keganasan ini. Sebentar tadi kita telah mengikuti banyak perbahasan dan juga perbincangan daripada kedua-dua pihak yang saya lihat banyak menyentuh soal teknikal undang-undang pelaksanaan dan bagaimana mempersoalkan peruntukan dan juga seksyen yang ada dalam undang-undang ini. Saya dalam kesempatan ini mengambil satu aspek yang berbeza ataupun satu sudut yang lain untuk kita lihat bersama dalam rang undang-undang ini sebelum kita menerima ataupun menolaknya. Sejelasnya ataupun sepantasnya Islam itu sendiri telah melarang berlakunya keganasan, sama ada secara aman ataupun semasa perang. Tindakan yang melampaui batas, tindakan yang mencabuli hak, itu semua adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quranil Karim, wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah olehmu ataupun berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memerangi kamu. Jangan sekali-kali kamu melakukan perbuatan yang melampaui batas. Sesungguhnya Allah sangat tidak suka orang yang melampaui batas. Dari Pertua, bertolak daripada premis ini, kita mestilah berhati-hati dalam menggunakan perkataan ataupun terma ganas ataupun pengganas ataupun keganasan, militan dan sebagainya. Kerana saya lihat ramai pihak mengambil istilah ini ataupun mengguna pakai perkataan ini, terma ini, dengan dipinjam daripada istilah yang dikemukakan oleh pihak barat. Seringkali dalam terma yang dikemukakan oleh pihak barat itu, Islam menjadi sasaran. Tanpa kita sedar, Islam difitnah, ditohmah dan dilabel dengan terma-terma ini yang dianggap sebagai ganas oleh pihak barat maupun kuncu-kuncunya dan boneka-bonekanya. Contoh saya lihat yang dianggap ataupun yang dituduh ganas, kumpulan mujahidin Al-Afghanistan satu ketika dahulu dalam mempertahankan tanah air mereka, menentang penjajah yang datang menjajah negara mereka. Mereka dianggap pengganas oleh pihak barat. Hizbul Muqawamah di Palestin yang berdepan dengan Israel yang mencabul, yang juga merampas hak kemerdekaan tanah air mereka, juga dianggap pengganas. Termasuklah pertubuhan pembebasan Palestin dan lainnya. Sedangkan mereka itu berjuang untuk membebaskan tanah air mereka, berjuang untuk maruah rakyat mereka, tetapi mereka dianggap pengganas. Dan Pertua, apabila kita rujuk kepada resolusi 2178 Majlis Keselamatan PBB yang diluluskan pada 24 September tahun 2014, yang mana resolusi ini adalah untuk mengutuk jaringan ekstremis dan juga ideologi ekstremisme dan juga apa yang berkaitan dengannya, di mana Majlis Keselamatan PBB hanya melabelkan kumpulan-kumpulan pengganas ini yang diasosiasikan dengan Islamic State in Iraq, satu, kemudian An-Nusra Front, dua, kemudian badan-badan pecahan-pecahan daripada Al-Qaeda yang lain. Sedangkan persidangan itu dipengurusikan oleh Presiden Amerika Barack Obama, yang sebelum ini jelas kita lihat mereka menyokong dan membiayai gerakan Zionis Israel yang sememangnya semua orang tahu inilah dia gerakan pengganas dunia yang telah merosakkan tamadun dan juga kemerdekaan sebuah negara. Dan kita lupa perkara ini. Kita selalunya dan sering mengambil istilah keganasan, pengganas, mengikut kamus mereka, mengikut istilah mereka, mengikut perspektif dan kacamata mereka. Sedangkan mereka inilah sebagai imperialis yang menjarah dan menjajah kedaulatan negara-negara yang lain.
mereka mendakwa mereka sebagai polis dunia, mereka dakwa mereka sebagai pengawal dunia. Sebentar. Tetapi mereka adalah antara yang bertanggung jawab mengganyang rakyat yang tidak berdosa dan negara-negara umat Islam. Mereka lah yang menjadi pembiaya, mereka lah yang menyogok praksi-praksi tertentu untuk menyuburkan keganasan yang berlaku dalam dunia ini. Pada saya mereka adalah hipokrit, bertopengkan syaitan, tetapi menggunakan suara yang lunak di atas nama keadilan dan kebebasan sebenarnya. Jadi pertua, oleh itu kita jangan sekali-kali. Sila. Terima kasih Temelur. Saya sekadar nak memberi peneguhan apa yang Temelur sebut. Sebab Alhamdulillah bila mana Temelur bangkitkan perkara tadi itu, ia sikit sebanyak membuat penjernihan kepada realiti keganasan. Saya nak tanya, apakah Temelur setuju tak bahawa keganasan ini tidak boleh dikaitkan ataupun tidak boleh dijenamakan dengan keagamaan? Sebab mana bila berlaku keganasan yang membabitkan pembunuhan ribuan, malahan ratusan ribuan di negara Iraq ketika Gulf War dulu, yang dilakukan oleh keputusan oleh dua kuasa besar, Amerika dan juga Great Britain, tetapi kita tak kaitkan bahawa itu merupakan tuntutan ataupun persetujuan amalan keagamaan orang yang melakukan begitu. Demikian juga bila mana tentera Tengah Raya Kashmir dibunuh ramai oleh tentera India, kita tak kata itu amalan agama Hindu. Bila mana Rohingya dibunuh ramai oleh junta di Myanmar, kita tak kata itu amalan agama Buddha. Dan demikian jugalah bila mana rakyat Palestin dibunuh ramai di negara Palestin, kita tak kata itu merupakan amalan agama Yahudi, kerana isteri Nabi juga seorang Yahudi. Dan demikian juga di IS ini, kita tak boleh kaitkan apa yang dilakukan oleh IS ini sebagai satu jenama keagamaan kepada Islam. Terima kasih. Ya, ini pertua, saya telah tegaskan di awal ucapan tadi bahawa Islam adalah satu agama yang melarang keganasan. Keganasan tidak boleh digunakan atas nama agama maupun menggunakan perkataan jihad. Itu satu penyelewengan, dan itu adalah satu salah guna terma yang saya kira termasuk dalam propaganda di peringkat antarabangsa untuk terus memberi label fitnah dan tomahan kepada Islam dan juga kepada ajaran yang suci ini. Baik, Tuan Pertua, saya menyambung tadi, kita jangan sekali-kali lupa satu catatan penting. Persidangan Basel, Switzerland, 31 Ogos 1987, deklarasi Balfour 1917, dan juga penjajahan kedaulatan ke atas kedaulatan Palestin pada tahun 1948, yang mana kita melihat Zionis telah merampas hak Palestin dengan mandat yang disokong penuh oleh Amerika Syarikat. Mereka telah menghalau 1,5 juta penduduk Palestin. Mereka telah merobek kesucian kiblat pertama umat Islam di Baitul Maqdis. Sehingga kita kena ingat Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapa lagi yang lebih zalim daripada mereka yang telah menghalang rumah Allah daripada disebut namanya dalam rumah Allah itu, dan merancang untuk memusnah dan menghancurkan rumah Allah? Siapa lagi yang lebih zalim? Siapa lagi yang lebih jahat? Siapa lagi yang lebih ganas daripada mereka? Tuan Pertua, saya melihat mereka ini tak disenaraikan dalam senarai pengganas. Zionis Israel ini telah membunuh 2.500 rakyat Palestin, kalau kita masih ingat, dalam kamp Sabran Shatila pada 1982. 27 Disember 2008, mereka menghantar puluhan jet pejuang F-16 membedil infrastruktur awam Palestin yang meruntuhkan hospital, sekolah, masjid, rumah, kedai dan segalanya. Hancur musnah. Sehingga pada waktu itu, pada hari pertama saja serangan itu, lebih daripada 500 rakyat Palestin terkorban. Ramadan tahun lepas 2014, mereka melancarkan 2.600 serangan udara, mengebom 650 buah bangunan, dan 70% yang terbunuh itu adalah kanak-kanak dan juga wanita.
Jadi dalam strategi ini, saya ingat Setiausaha Agung PBB, dia menyebut, dia kata semua bukti yang dilakukan oleh Israel ini menunjukkan jelas bahawa mereka lah yang memulakan keganasan, dan mereka lah yang bertindak dengan satu tindakan yang keterlaluan, melampau sehingga melewati batas peri kemanusiaan. Dan dipertua, Amerika pertahankan seluruh kekejaman Zionis Israel, dan untuk rekod yang dipertua, Israel ini juga telah mencabul 79 resolusi PBB yang telah digubal sejak daripada tahun 1948 sehinggalah pada tahun 2009. Mereka jugalah yang turut memperkasakan tenaga nuklear, dan sehingga hari ini tidak pernah meratifikasikan perjanjian untuk menghentikan kelangsungan tenaga tersebut. Dan mereka juga turut mencatur boneka-boneka mereka di Timur Tengah untuk melunaskan imperialisme mereka dengan keganasan mereka, untuk mengucap-kacirkan kesatuan umat Islam. Mereka mencetuskan isu-isu mazhab, mereka mencetuskan isu-isu nasionalis yang akhirnya mereka sogok negara-negara Arab dan juga pemimpin-pemimpinnya sehingga bertelagah di antara satu sama lain. Dan dipertua, tragedi hitam ini sebahagian daripada siri keganasan sebenar yang dilakukan oleh mereka ke atas umat manusia, yang berlaku di seluruh dunia dan juga berlaku di sepanjang zaman. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan sebahagian daripada pihak yang menganggap bahawa gerakan-gerakan yang didakwa sebagai radikal dan ganas ini sebenarnya wujud adalah disebabkan hasil daripada tekanan, kezaliman dan juga penindasan yang dilakukan ke atas rakyat mereka, ke atas negara mereka. Maka sebagai satu tindakan balas, akhirnya berlakulah keganasan-keganasan yang tidak terkawal pada hari ini. Itu yang pertama. Apabila RUU ini dibentang, rang undang-undang dibentang, saya ingin menarik perhatian semua supaya kita meneliti tafsiran terma keganasan itu, supaya perbuatan keganasan, organisasi pengganas yang tersenarai janganlah hanya kita spesifik dengan istilah-istilah yang dikemukakan oleh Barat, sehingga akhirnya label-label itu memberi fitnah kepada umat Islam dan juga mempalitkan kononnya kegiatan ganas itu adalah sebahagian daripada ajaran agama. Ini supaya kita adil, adil juga dalam tindakan. Nantinya apabila rang undang-undang ini dibahas, didebatkan, supaya kita lihat ianya tidak dijadikan sebagai satu ruang dan juga satu peluang, satu kesempatan untuk kita menangkap orang-orang yang disyaki terlibat dengan kumpulan-kumpulan keganasan ini. Tapi dalam masa yang sama kita bekerjasama dengan Israel. Kita masih lagi bersekongkol ataupun melibatkan aktiviti-aktiviti tertentu, perniagaan, hubungan diplomatik dan seumpamanya dengan Israel. Jadi mestilah kita berlaku adil dalam dua-dua keadaan ini. Di peringkat antarabangsa, memang perkataan ganas ini, perkataan keganasan ini, dia tak jelas. Takrif dan definisi itu tidak jelas. Kerana saya lihat oleh ejen-ejen berita dan juga pakar-pakar propaganda di peringkat antarabangsa. Sebab itulah saya sebut tadi, tidak heran akhirnya Hamas di label sebagai ganas dan juga disenaraikan sebagai pengganas yang paling dikendaki oleh Barat di peringkat antarabangsa. Jadi itu ada pertua. Walau bagaimanapun dalam hal organisasi pengganas ini, kita seiring dengan pandangan ulama-ulama sedunia. Contohnya pandangan yang telah dikemukakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di mana beliau selaku Presiden Kesatuan Ulama Sedunia telah mengeluarkan satu kenyataan untuk menolak pengisytiharan negara Islam yang dikemukakan oleh ISIS ataupun ISIS pada 4 Julai 2014 yang lalu, dan menegaskan bahawa tindakan yang dilakukan oleh ISIS ini
hanyalah memberikan keuntungan kepada musuh-musuh Islam, melakukan keganasan, kemudian menggunakan terma agama, lalu ianya memberikan imej yang sangat negatif kepada umat Islam di seluruh dunia. Kita seiring dalam hal ini menyokong pandangan ulama sedunia bahawa ini bukan daripada Islam dan dia adalah merupakan satu fitnah yang mesti kita tolak. Malah Tuan Pertua dalam Muktamar PAS yang ke-60, Presiden PAS ni telah membuat satu ketetapan untuk tidak membenarkan ahli-ahli PAS mana-mana peringkat terlibat dengan sebarang bentuk kumpulan dan juga aktiviti keganasan melampau yang bercanggah dengan fake jihad al-Islami ini. Kerana kita diajar la tatamannau liqa' al-adu was'alullah al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru. Janganlah kamu bercita-cita mencari musuh, dan hendaklah kamu mohon keafiatan, keselamatan, kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kamu bertemu juga dengan suasana yang seperti itu, maka bersabarlah kamu, jangan bertindak melampaui batas. Tuan Pertua, oleh itu saya mau tegaskan bahawa istilah keganasan ini perlu diperhalusi. Perlu diperhalusi. Islam kecam keganasan, kecam segala tindakan yang melampaui batas. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan terikat dengan label ganas mengikut cara dan kehendak barat. Jangan kerana hanya barat kata ganas, lalu kita pun kata ganas. Sedangkan pengganas yang sebenar masih sedang berselimut dalam selimut barat, tapi kita biarkan mereka dan akhirnya mereka terlepas begitu saja. Kita mesti juga menyenaraikan mereka ini, terutamanya Zionis Israel itu, sebagai pengganas, termasuklah sekutu-sekutunya. Tuan Pertua, lanjutnya saya juga ingin menyentuh mengenai proses tahanan dan juga sekatan dan rang undang-undang ini oleh lembaga pencegahan keganasan. Dan Pertua, dalam mana-mana proses penghakiman, suspek boleh disabitkan bersalah ataupun tidak adalah tertakluk kepada 3 perkara. Yang pertama, pengakuannya. Yang kedua, keterangan saksi yang berintegriti. Kemudian yang ketiga ialah melalui proses pembuktian yang kukuh yang melangkaui sebarang bentuk unsur-unsur yang meragukan. Namun pegawai penyiasat perlu dapatkan bahan bukti. Ini pandangan yang dikemukakan ini oleh sarjana-sarjana Islam, bahawa dalam proses untuk menahan dan mendakwa seseorang itu, penyiasat mesti terlebih dahulu mendapatkan bahan-bahan bukti yang boleh dijadikan sebagai satu justifikasi yang kukuh kenapa dia perlu ditahan dan perlu ditangkap sebelum ditangkap oleh mana-mana pihak. Terutamanya kalau tahanan itu mengambil tempoh dan masa yang panjang. Tak kiralah angka 60 hari sebagaimana yang termaktub dalam ISA ataupun 38 hari sebagaimana disebut dalam pota ini, mestilah terlebih dahulu mempunyai bukti sebelum berlaku penahanan, supaya kita berlaku adil. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Jika kiranya kamu nak berhukum, maka hukumlah di kalangan mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah suka dan sayang orang-orang yang melakukan keadilan ini. Tuan Pertua, keadilan dalam Islam ataupun pandangan Islam ialah pemerintah ataupun pihak berkuasa tidak boleh menahan seseorang tanpa didakwa ke muka pengadilan. Tak boleh kita tahan, tambah pula mengambil masa yang lama, kerana konsep dalam Islam itu al-aslu bara'atuz zimmah. Asalnya ialah seseorang itu tidak bersalah, asalnya begitu, sehingga dibuktikan dia bersalah. Jadi kalau kita nak tuduh seseorang itu pengganas, maka kita kena ada bukti. Kalau kita kata ada bukti, maka kemukakan ke muka pengadilan. Kalau tidak ada bukti, apa asasnya kita nak menahan seseorang itu yang kita anggap dia sebagai pengganas? Jangan hanya sekadar kita mengesyaki ataupun kita merasakan dia terlibat dengan pengganas, lalu kita tangkap kerana kita bimbang kita melakukan satu kezaliman di atas usaha untuk membasmi kezaliman. Jangan kita melakukan keganasan dalam usaha untuk membasmi keganasan. Sebab Tuan Pertua, kalau kita tahan mereka sedangkan mereka belum benar-benar dibuktikan bersalah, maka tahanan itu sendiri adalah satu hukuman. Tahanan itu sendiri adalah satu hukuman.
hukum orang yang belum dibuktikan bersalah adalah salah. Hukum orang yang belum dibuktikan bersalah, itulah yang disebut sebagai satu kezaliman yang sangat ditolak dan tak diterima oleh Islam. Ada pihak berhujah bahawa ini adalah pencegahan. Ini pertua, pencegahan ini dia belum, dia berlaku sebelum. Dalam Islam dia menggariskan beberapa perkara. Yang pertama, pendidikan. Dia mesti bermula dengan pendidikan, pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan tanggungjawab dan seumpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghayati agama yang benar, supaya kita tidak melakukan perkara yang bertentangan, yang bercanggah, apatah lagi manipulasikan agama untuk justify tindakan mereka, kononnya tindakan mereka itu disuruh oleh agama. Kemudian yang ketiga, menutup ruang-ruang yang berlakunya jenayah, ruang-ruang yang memungkinkan ataupun environment yang boleh mendorong seseorang itu melakukan jenayah. Maka itulah pencegahan, dia mesti berlaku sebelum daripadanya. Kemudian hukuman itu mestilah hukuman yang setimpal, yang dilakukan ke atas mereka yang telah dibuktikan bersalah, untuk menjadi qudwah, menjadi satu pengajaran, menjadi iktibar kepada pihak yang lain, supaya mereka tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah. Ya, boleh golong ya, Mat. Ini yang pertama, menahan seseorang yang baru disyaki bersalah ini mestilah melalui proses pendakwaan, kemudian meletakkan satu beban bukti kepada mereka yang mahu mendakwa. Tak boleh kita tahan begitu saja. Tak boleh kita tahan begitu saja. Al-bayyinah ala mudda'i wal bayyinah ala man ankarah. Itu kaedah yang kita kena terima. Jadi sebagai penggolongannya tadi pertua, kita sangat bimbang. Kita sangat bimbang kiranya siasatan ataupun bukti yang tidak kukuh ini nantinya akan memangsakan individu, memangsakan pihak-pihak tertentu, dan akibat daripada itu dia akan berlaku tindak balas. Daripada rasa tak puas hati, rasa dizalimi, rasa diperlakukan sewenangnya tanpa dia dibuktikan bersalah, saya bimbang nanti dia akan timbul dendam, dia akan timbul rasa sakit hati, dan akhirnya dia akan menjadi satu tindakan-tindakan yang lebih parah selepas daripada itu. Jadi inilah perkara yang saya perlu lihat, dan mohon supaya pihak kerajaan dapat mengkaji semula peruntukan-peruntukan yang begitu. Jangan sampai ada klaus yang bercanggah dan juga bertentangan dengan Islam itu sendiri. Jadi dua perkara lah yang saya sebut tadi. Yang pertama, kita tidak sempit dalam menakrifkan kegiatan ganas hanya kepada ISIL ataupun ISIS, ANL ataupun Qaeda dan seumpamanya, tetapi mestilah merangkumi semua pihak membabi buta, menggunakan kuasa, menggunakan pengaruh untuk melakukan penindasan, kezaliman, keganasan dan seumpamanya. Mesti dimasukkan dalam definisi itu. Mestilah takrif itu takrif yang eksplisit dan juga konkret. Jangan hanya mengikut terma-terma dan juga apa yang telah kita pinjam daripada istilah-istilah barat. Dan yang kedua ialah proses kehakiman. Proses kehakiman tertuduh mestilah ataupun proses penghakiman terhadap orang yang dituduh ini mestilah berjalan secara adil, benar. Elakkan satu pendakwaan terpilih, elakkan penipuan, komplot, manipulasi daripada peruntukan-peruntukan yang ada dan sebagainya. Jadi akhirnya saya bersetujulah supaya pihak kementerian tidak perlu tergopoh-gopoh untuk mengambil langkah kaji semula, lihat balik peruntukan-peruntukan itu, kerana kita bukan mau negara yang tidak ada undang-undang sebagaimana disebut tadi. Dia kata ini bangkang ataupun kita tak nak ada undang-undang dalam negara. Bukan begitu. Kita bukan mahu negara yang tidak ada undang-undang, tapi kita mahu negara kita undang-undangnya adalah adil dan sama, dan akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik, memenuhi kehendak pencipta, dan akhirnya kita mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang betul.